Nama aku Musa. Ini channel YouTube aku. And don't forget to subscribe my channel bosku. Just free. Subscribe itu gratis bosku. Gratis. Just click button subscribe and subscribe bosku. Welcome back to my channel bos. Sebenarnya hari ini aku tertarik untuk membuat sedikit respon ataupun membuat reaction tentang video terbaru, dua video terbaru si Prince Smith. Aku percaya dan yakin di luar sana semua kenal YouTuber Prince Smith. Sebenarnya aku pun salah satu follower. Aku sebenarnya mengikuti perkembangan si Prince Smith ni sebenarnya. Kamu tengok di video, dua video terakhir si Prince Smith ni, di mana aku sebenarnya aku dah percaya dan aku tengok mungkin ini hanyalah mungkin lakonan semata-mata ataupun hanya untuk menarik follower-follower ataupun menarik subscriber-subscriber untuk pergi ke channel si Prince Smith ni. Lepas aku tengok beberapa video, dua video terakhir dia, dan aku tengok betul-betul sebenarnya ini bukanlah lakonan. Di mana kalau kamu tengok video dia ni, dua video terakhir dia, sampai si Prince Smith ni panggil ustaz pergi rumah dia untuk dia cek sama ada betulkah ada gangguan ataupun tidak. Lepas tu kalau kita tengok sendiri video si Prince Smith ni, sampai ustaz tu sendiri pun ada mengalami gangguan. Maknanya memang betul-betul lah, ataupun memang video tu memang betul-betul si Prince Smith ni kena gangguan. Kita tengok story si Prince Smith, Prince Smith ni sebenarnya si Prince Smith ni sebenarnya dulu dia buat kajian ataupun dia buat tentang cerita tentang Illuminati, tentang cerita Illuminati ataupun Freemason. Sebenarnya apabila aku tengok video si Prince Smith ni, aku pernah tahu kenapa secara tiba-tiba dia dapat gangguan ataupun dapat di rumah dia tu ada gangguan yang orang cakap memang real depan-depan mata dia, macam sekarang pun tiba-tiba terjadi. Jom kita tengok sedikit sudutan si Prince Smith ni. Aku tak pernah macam ni. Aku tak pernah experience anything like this in my life. And semua benda bermula semenjak aku buka that stupid box. Aku tak sepatutnya beli that stupid box, you guys. It's my mistake. Itu sumpah, it's all me. I admit it. Aku fikir benda tu semua memang tak betul. Aku fikir benda tu fake. It's 100% real. And demi Allah, now it's affecting aku punya life and soul. Everywhere I go, you guys, aku pindah rumah for a reason. Aku bukannya pindah rumah sebab nak show off. I have been through so much in my life, you guys. Orang semua they call me fake semua, you know. Aku buat ni semua because aku nak famous, aku nak attention, guys. Lepas aku tengok dua video terakhir si Prince Smith ni, apabila ustaz, kalau kamu tengok video si Prince Smith ni, last ustaz tu mau balik, lepas tu dia bagi tahu ustaz tu yang sebenarnya si Prince Smith ni dapat gangguan setelah dia beli satu box. Dan kotak tu aku percaya semua tahu si Prince Smith ni dia beli D-Box box. Dan si Prince Smith bagi tahu selepas dia membeli D-Box box ni, selepas daripada dia buka kotak tu, sejak daripada hari itulah sampai sekarang si Prince Smith dapat gangguan. Walaupun di video si Prince Smith ni upload, memang meremang bulu roma kita tengok. Anybody. Kalau tengah-tengah malam macam ni, saya memang dah tak naik kat atas lah sebenarnya. Faham, kau takut ke? Cerita dia panjang. Berapa jom kita tengok ke atas. Api bunyi dia orang bising tau. Orang bising dengar sampai kat rumah aku. Kira kita punya rumah distance tak ada dekat sangat, sebelah jalan. Api bunyi dia memang kuat. Sampai anak aku pun terjaga. Kuat bunyi dia tau. Memang bising. Boleh buka Boleh. Make yourself at home. Bunyi apa tu? Alhamdulillah. Ya Allah, tuanku, astagfirullah.
Ya Allah, Tuanku, what is that? Wait, stop. Bunyi dekat sini kan? Tak lah. Pelik tu rumah kau ni. Mau cakap si Prince Smith ni berani, memang berani. Kalau aku pun di tempat dia, sebenarnya aku memang tidak dapat dibayangkan macam mana situasi pada masa tu. How can a trolley macam ni, guys, it moves on its own? Macam mana this trolley boleh gerak on its own? Aku letak di kamera bawah, aku caw lari depan rumah. I go with this guy, aku pergi dengan dia depan rumah. Lepas tu dia dah mula cakap semua pasal benda-benda mistik semua dekat rumah aku. Daybug box ni sebenarnya dia muncul pada abad ke-16 dan pada abad ke-17 Masihi. Di mana pada masa tu yang memiliki Daybug box ni adalah seorang Yahudi, okey, yang berketurunan Jerman dan juga berketurunan Poland. Karena Daybug box ni dipercayai tempat tempelan semangat ataupun roh yang jahat kepada sesuatu benda yang hidup. Wah. Pada tahun 2003, okay, pemilik pertama yang si Kevin Menis. Apabila si Kevin Menis ni dia membeli satu kabinet, okay, satu kabinet yang besar. Lepas tu dia beli, di dalam kabinet itu ada deluxe box. Lepas tu si Kevin Menis pun tertanya-tanya, siapa tuan punya deluxe box? Lepas tu dia research masa tu, dia cari dan dia dapati yang empunya ataupun tuan punya deluxe box ni adalah seorang wanita tua yang berusia dalam 103 tahun. Sebenarnya wanita ni adalah orang daripada survival Holocaust, Heaven Holocaust. Kalau kita tahu Heaven Holocaust ni yang terjadi pada tahun 1933, di mana Heaven Holocaust ni adalah satu pembunuhan beramai-ramai kaum Yahudi oleh tentera Nazi pada masa itu. Selepas si Kevin Menis ni dapat deluxe box tu pun dia buka. Lepas tu si Kevin Menis ni dia mendapati di dalam kotak itu ada 6 benda. Okey. Yang pertama adalah segumpulan rambut yang berwarna blonde. Dan yang kedua adalah rambut yang berwarna perang. Dan yang ketiga adalah duit shilling Yahudi. Dan keempat adalah tempat lilin. Dan yang kelima adalah bunga ros yang sudah kering. Yang keenam adalah cawan wine ataupun cawan arak. Sejak daripada si Kevin Menis ni buka deluxe box tu, banyak perubahan yang berlaku pada diri dia. Okay? Contoh dia macam dia selalu dapat hidup satu yang bau yang tidak menyenangkan. Contoh macam bau yang busuk lah. Lepas tu lampu boleh termati dengan sendiri dia. Tapi yang malang dia sekali, si Kevin Menis ni sebenarnya dia sempat menghadiahkan deluxe box ni kepada ibu dia sempena hari jadi ibu dia. Selepas tu ibu dia pun buka. Dia buka box yang dihadiahkan oleh si Kevin Menis ni. Selepas daripada dia buka deluxe box tu sebenarnya, terus on the spot ibu dia kena serangan stroke ataupun dikenali sebagai angin amar. Okey, selepas daripada kejadian tu, si Kevin Menis pun dia jual balik apa yang ada di dalam box tu, dia packing balik and then dia jual di eBay. Okay, and then di description di bawah tu si Kevin Menis pun dia kasi mention lah yang sebenarnya deluxe box ni macam mana dan apa terjadi selepas dibuka. Semua dia kasi mention di dalam description tu. Selepas daripada tu
ada seorang lagi pembeli dari pelajar daripada Nigeria. Pelajar daripada Nigeria iaitu si Losif Netez, di mana dia beli daripada eBay. Okay, lepas tu dia dapat and then dia buka, and then benda yang sama yang dia alami, yang sama macam si Kevin Manis dapat. Okay, Losif pun dia pun tak tahan sebab dia alami benda yang sama macam mana si Kevin Manis ni dapat, and then dia jual balik box tu di eBay, and then selepas itu satu orang pembeli yang beli itu adalah pengarah Museum Perubatan di di suatu tempat Nezori. Okey. Nah, pengarah Museum Perubatan ni si Jensen Hexen, dia beli and then dia bawa balik lepas tu tetapi dalam plan dia sebenarnya dia mau simpan di museum, tetapi apabila dia samalah dia apabila dia baca description and then dia beli, then dia buka, mungkin dia dah percaya lah first tu, apabila dia buka dia pun dia terima dia dapat benda ataupun situasi yang sama macam dua orang buka sebelumnya. Selepas tu si Johnson Hexen ni, pengarah Museum Perubatan ni tadi, dia panggil ada satu pasukan ataupun satu rabai. Rabai ni kalau kita di Malaysia kita kenali sebagai bomoh ataupun ustaz lah. Di mana rabai ni dia adalah di kalangan pakar keagamaan Yahudi, di mana dia seal balik box tu, konon-konon dia kasih simpan balik roh jahat tu di dalam box tu tadi, and then dia seal. Lepas tu si Jensen ni dia tidak mention di mana dia letak, dan selepas daripada last kali si Jensen tu dia tidak mention di mana dia letak dan di mana tempat berada box itu sekarang. Pas itu pada tahun 2025-26, lepas tu banyak YouTuber sebenarnya mahu mencari box Daiba box tu sebenarnya. Fungsi untuk apa aku pun tak tahu apa dia orang mau buat. Sampailah pada hari ni bila aku terbaca sebenarnya sejarah Daiba box ni, Daiba box ni sebenarnya aku tahu lama sudah. Cuma aku ingat setakat cerita dongeng ataupun setakat cerita yang cerita begitu-gitulah. Tetapi apabila aku tertengok dua video terakhir si Prince Smith ni, lepas tu apabila dia mention lagi pasal Daibax box ni, maknanya dia berkait dengan apa yang aku dengar sebelum ni lah. Tapi persoalan aku, adakah Daiba box yang si Prince Smith dapat ni adakah yang daripada si Kelvin Manis ni? Sebab si Prince Smith ni pun beli daripada online, daripada eBay. Kita nak tahu dari mana. Nantilah tanya si Prince Smith dari mana dia dapat. Tetapi adakah box yang si Prince Smith didapat, adakah box yang sama yang si Kevin Manis ni dapat? Okey bos, apa-apa pun semoga si Prince Smith sehat dan kembali seperti sedia kala. Dan ini je lah pesanan aku untuk Prince Smith. Walaupun dia dengar video ni, tapi itulah, carilah ustaz yang boleh kasih ubat ataupun berubat dengan ustaz yang tahu tentang ilmu-ilmu ni. Okay? Sebenarnya jin-jin ni adalah benda yang kita wajib untuk kita percaya, dan dia akan menghantui ataupun akan terus terus menghantui kita selagi kita nak berbalik kepada akidah kita, selagi kita tidak berbalik kepada agama kita. Kalau kita terlampau memikirkan benda tu ada wujud, benda tu memang wujud. Cuba macam mana kita mencari solusi, okey, untuk kita lari daripada benda tu. Okey, cara dia kita berbalik pada agama kita. Jumpa, dan aku harap si Prince Smith ni berjumpalah dengan mana-mana ustaz yang boleh berubat. Okey, apa-apa pun semoga Prince Smith sehat dan kembali seperti sedia kala. Apa-apa pun, thanks for watching, and then don't forget to subscribe my channel, and then see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.